I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Haziq dan di sebelah saya Zaiti Izzati binti Zamri menjadi pembaca berita anda yang bersiaran langsung di studio Lex Bulletin 252 pada hari ini. Lebih 80% sungai di bandar-bandar utama di negara ini boleh dianggap sungai mati akibat pencemaran, terutama sisa industri yang semakin meningkat setiap tahun. Pensyarah Pusat Pengajian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Dr. Muhammad Ikhwan Toriman mendedahkan akibat pembangunan pesat kebanyakan sungai di bandar kehilangan keupayaan ekosistem untuk membekalkan air bersih, memproses kumbah dan mengekalkan produktiviti. Ya, betul tu Irfan. Dan baru-baru ini juga kita telah digemparkan sekali lagi dengan pencemaran air di Sungai Kim Kim yang kembali ternoda. Selepas genap 2 tahun, sungai itu mengalami pencemaran teruk akibat pelepasan sisa toksik sehingga menjadi perbualan orang ramai dan menjadi tajuk utama media. Sungai Kim Kim kali ini kembali memburuk dengan tumpukan minyak yang berbau busuk. Dalam insiden yang dikesan pada 7 Mac 2019, penduduk berhampiran sungai berkenaan termasuk puluhan pelajar sekolah di kawasan itu diserang sesak nafas, pening, loya dan pitam. Tinjauan di Sungai Kim Kim kemarin mendapati sungai itu yang kembali jernih sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan pada 18 Mac yang lalu, kini kembali keruh dengan tumpukan minyak yang mengalir ke bahagian hulu sungai berkenaan. Rakan sekerja saya, wartawan lokasi Muhammad Irfan Hadi akan bersiaran langsung di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor Bahru dan menemu bual mangsa yang berada di lokasi tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat saya yang di studio. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan Hadi bin Abdul Jalil ingin melaporkan untuk berita pencemaran Sungai Kim Kim di Johor yang dikabarkan sungai ini tercemar akibat kegiatan pembuangan sisa toksik yang berdosa oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ianya menyebabkan pencemaran air dan udara sehingga banyak laporan yang dilapor oleh penduduk setempat. Ini adalah salah seorang penduduk yang terkesan akibat sisa pembuangan toksik. Okey, baik. Bersama saya Puan Sarah Nasyah selaku penduduk tempat. Puan, apakah perasaan Puan bila perkara ini berlaku? Personally, bagi saya sebagai penduduk di kawasan ini, saya tak tahu nak rasa apa sebab benda ni melibatkan nyawa seseorang dan sangatlah bahaya. Individu yang terlibat dalam pembuangan sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim sangatlah tidak bertanggungjawab. Saya rasa sangat tidak selesa dengan keadaan sekarang kerana ada masa saya merasa sesak nafas, loya dan muntah-muntah. Saya sendiri ada anak-anak yang masih bersekolah dan saya rasa kesian melihat kawan mereka yang sampai dimasukkan ke hospital sehingga menyebabkan penutupan sekolah di sekitar kawasan Pasir Gudang. Bagaimana pula dengan kesan pencemaran ini? Disebabkan oleh pencemaran ini, penduduk di kawasan ini rasa takut nak keluar dari rumah kerana risau tentang kesihatan diri yang boleh menjejaskan kehidupan seharian. Saya berharap agar kes sebegini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Sekian daripada saya, Muhammad Irfan Hadi. Kembali ke studio. Terima kasih kepada wartawan lokasi Muhammad Irfan Hadi. Jadi itulah suasana di kawasan berkenaan yang menjadi bualan hangat masyarakat di Malaysia. Ya, benar sekali. Pencemaran kimia berbahaya di Sungai Kim Kim yang dikesan pada 7 Mac 2019 menjejaskan kira-kira 6,000 penduduk Pasir Gudang, terutama pelajar, sehingga 111 sekolah di kawasan berkenaan diarah tutup sementara. Oleh itu, kita akan bersiaran langsung bersama Ketua Penolong Pengarah Kanan di Seksyen Penilaian dan Pembangunan Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar Putrajaya
Dr. Liana Isman Nizam untuk memberi penjelasan mengenai isu ini. Hai, Assalamualaikum. Bagaikan tiada berkesudahan, satu demi satu episod pencemaran sumber air mentah berlaku di negara kita. Terdapat beberapa langkah dalam mengatasi isu pencemaran air ini, iaitu dengan melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas. Kilang-kilang, terutamanya kilang haram berhampiran tebing sungai, dirobohkan kerana berpotensi mencemarkan anak-anak sungai. Kita juga perlu memperkemaskan lagi pemantauan lembangan sungai melalui tindakan-tindakan pengawasan termasuk dengan penggunaan drone, pengurusan data dan analisis kecerdasan buatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Liana Isman Nizam. Sebelum kami mengundurkan diri, kami akan paparkan satu video klip oleh rakan setugas kami, Nur Sabrina Zahra. Assalamualaikum semua, di sini saya ingin berkongsi bicara mengenai bahanan pencemaran air. Untuk maklumat anda semua, apakah punca pencemaran air? Tidak dapat dinafikan aktiviti manusia adalah penyumbang utama terhadap pencemaran air. Selain itu, fenomena alam lain seperti tanah runtuh dan banjir juga merupakan salah satu penyumbang utama pada penurunan kualiti air. Faktor pertama pencemaran air adalah penambahan dan air sis. Kejahilan terhadap cara-cara merawat dan memulih sisa kumbahan menyebabkan pencemaran air menjadi lebih serius. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, lebih daripada 80% air buangan di seluruh dunia kembali ke alam sekitar tanpa dirawat dan digunakan semula. Faktor yang kedua adalah urbanisasi dan deforestasi. Namun begitu, faktor lain memberi kesan secara tidak langsung kepada kualiti air adalah aktiviti pembandaran dan penebangan hutan secara berleluasa. Sebagai contoh, menebang pokok-pokok besar untuk aktiviti pertanian dan perumahan di kawasan yang luas akan mempercepatkan lagi aliran air dan air tidak cukup masa untuk menyusap ke dalam tanah untuk tujuan penyuburan. Faktor yang ketiga adalah aktiviti pertanian. Dalam aktiviti pertanian, kesan pencemaran air adalah berpunca daripada penggunaan bahan kimia serta sisa dari kotoran ternakan baja dan metana, iaitu kesan rumah hijau. Dalam sektor aquaculture, pencemaran langsung terjadi di dalam air disebabkan oleh makanan dan baja yang berlebihan digunakan untuk menyebabkan distrofikasi. Seterusnya, faktor pencemaran air yang keempat adalah aktiviti perindustrian. Sektor industri banyak menghasilkan sisa yang mengandungi bahan kimia toksik dan bahan pencemar. Sebilangan besar sisa industri disalurkan di air tawar yang kemudian mengalir ke terusan sungai dan akhirnya ke laut. Pencemaran air akan memberi kesan kepada persekitaran dan juga kesihatan manusia dengan sangat teruk. Yang pertama adalah kawasan persekitaran. Pencemaran air benar-benar membahayakan kepelbagaian biologi dan ekosistem akuatik. Bahan kimia beracun dapat mengubah warna air dan meningkatkan jumlah mineral, juga dikenali sebagai eutrofikasi, yang memberi kesan buruk kepada kehidupan di dalam air. Kemudian, pencemaran air memberi kesan yang sangat negatif kepada kesihatan awam. Banyak penyakit berpunca daripada minum atau bersentuhan dengan air yang tercemar, seperti cirit-pirit, kolera, tifoid, disentri atau jangkitan kulit. Di zon-zon di mana tidak ada air minum yang tersedia, risiko utamanya adalah dehidrasi. Video yang saya pamerkan ini adalah ketiga sungai paling besar di Island of Java and the Sichuan River. Jadi, untuk anda yang sedang menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan juga memberi pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya, Zeti Izzati binti Zamri dan Muhammad Irfan Haziq melaporkan untuk Buletin 252. Sekian, terima kasih.